إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan rahmatnya dapat kita bersama dalam majlis yang mulia ini. Saya sejak daripada bulan 2 lagi, Februari sampai hari ini yang first time dapat bersama-sama kursi tazkirah. Semoga ianya menjadi peringatan khasnya pada diri saya dan para jemaah semua. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana diberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dalam suasana dalam yang diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesulitan inilah Allah akan menilai, Allah akan membezakan di antara hamba-hambanya mana yang mana yang masih tumpu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam keadaan lalai. Sebenarnya satu hadis, al-ibadatu fil haji ka hijratu ilaihi. Mana beribadat dalam keadaan kesulitan ini pahalanya seperti hijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lihat kat sini dalam keadaan suasana yang semua dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali daripada superpower negara-negara mana pun kalah tunduk dengan virus jersum yang kecil ini yang semua dihadapi. Kalau dulu tsunami boleh meruntuhkan bangunan-bangunan, tetapi benda ini tak boleh meruntuhkan bangunan pun. Bangunan tercakap indah tapi kosong, tak boleh nak bergerak. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ibadah, kita lihat kat sini tujuan ibtila daripada Allah Subhanahu wa taala ni. Banyak ayat-ayat Quran yang ceritakan tentang bagaimana Allah memberi ujian pada makhluk ini. Contohnya dalam surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa'akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat kamu sebelum engkau, wahai Muhammad. Kemudian kami seksa mereka dengan menimpa kemelaratan dan kesengsaraan. Umat-umat dahulu itulah dipuji. Kita dengar umat-umat yang dulu yang engkar itu terus on the spot diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan pelanggaran, maka bila Nabi memohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara langsung mereka akan ditimpa oleh bencana. Kemudian kami seksa mereka dengan menimpa kemelaratan dan kesengsaraan supaya apa dia? La'allahum yatadarra'un, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong lagi. Kan? Kita lihat bagaimana alam ini bila berlaku kemusnahan, penyiksaan, kezaliman ke negara-negara lain, negara-negara besar zalimi negara-negara kecil, membuat konspirasi sampai bergaduh di antara negara-negara. Maka sekarang ni lihatlah, kita tengok ibrah daripada situ pun dah tahu lah bagaimana di negara-negara Amerika mati beratus-ratus ribu tanpa perang, tanpa senjata apa-apa. Falawla izja'ahum ba'suna tadarra'u, akan tetapi masa mereka ni tidak mahu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falawla izja'ahum ba'suna tadarra'u, tapi kalaulah mereka ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tak kembali. Walakin, tetapi mereka qasat di mana keras, qulubuhum, tapi hati mereka keras. Keras mana? Dengan dengan keadaan macam ni yang tak boleh bantu mati pun,
mereka masih lagi tak fikir ini adalah fenomena, ini adalah wabak. Tak fikir kata ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubuhum. Sebab apa lagi? Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malu, dan syaitan pula menghiasi dengan apa yang mereka lakukan supaya mereka tetap dengan apa yang mereka lakukan. Demikian itu. Seterusnya Allah kata falamma nasu ma zukiru, dan kalau mereka lupa dengan apa yang kami zukiru, kami ingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba, kami bukakan mereka itu pintu-pintu kesenangan. Kullu sesuatu ada hatta iza farahu, sehingga mereka bergembira. Mereka itulah kenikmatan yang paling besar kali. Bima utu, dengan apa yang mereka dengan apa yang diberi kepada mereka. Tetapi akhaznahum, Allah kata kami mengambilkan mereka itu baghtatan, kami ambil mereka secara mengejut. Fa izahum mublisun, keadaan mereka itu mereka terasa indah dengan apa yang mereka ada, tiba mereka itu hancur lebur. Fa akhazna baghtatan, mana otomatis, suddenly, secara mengejut, maka mereka terkulai lalu tidak boleh apa. Mereka enjoy dia di sono, tiba-tiba datang ke sini aja, mereka terus lanak, lenyap, habis, tidak boleh apa-apa pun. Ya, inilah saya nak menceritakan sedikit mukadimah tentang perkara yang paling penting sekali ialah kita sebagai orang Islam sepatutnya boleh mendakwah kepada orang-orang lain tentang apa yang berlaku sekarang ini. Maka kita Islam semua ada penyelesaiannya sendiri, penyelesaian cara bagaimana menghadapi wabak ini Islam sahaja siapa. Jadi ayat yang surah Al-An'am ini ayat 42 dengan sampai 44 ini menceritakan bagaimana umat-umat terdahulu kan. Ada juga dalam surah Ghafir Allah menceritakan awalam yasiru fil ardi, kamu lihatlah di muka bumi ini, fayanzuru, kamu lihat fa kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim, kamu lihat bagaimana akibat berlaku kepada mereka yang sebelum. Kanu asadda minhum quwwah, mereka umat-umat dahulu itu memang umat yang kuat, umat yang boleh mengebuk batu dan boleh buat piramid yang semua hebat-hebat daripada umat sekarang ini. Wa azu fil ard, yang mereka melakukan mengegerahkan bumi ini. Fa akhazahumullahu bi dzunubihim, maka kami ambil tindakan kepada mereka disebab apa? Bi dzunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum min waq, dan tidak ada bagi mereka itu penawar. Min waq, maknanya di antara apa yang berlaku dekat sini yang sekarang ini adalah mungkin disebabkan dosa-dosa kita. Sebab itu dalam kita berdoa, kita doa Allahumma ghfirli zambi kullu, ya Allah ampunkanlah dosaku semuanya. Kullu, dikkahu yang kecil, wa jallahu yang besar, wa awalahu yang awal, wa akhiruhu, wa zahiruhu yang zahir, wa batinuhu, wa sirruhu wa alaniyatuhu yang rahsia dan yang terang-terangan. Kita minta ampunkan semua dosa-dosa kita, sebab kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih, yang tidak pernah ada dosa pun. Walaupun ada dosa, tapi dosa itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini. Dan dalam majlis yang mulia, kita kata di antara majlis yang mulia ini adalah majlis kita berada dalam majlis ilmu, walaupun dia setengah jam saja, tak lama pun, tapi hasilnya, impact ini adalah besar. Walaupun kita tak kira ustaz pada saya biasa-biasa mengajar, sedap tak sedap, faham tak faham, tapi yang melihat kat sini bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan bumi. Sebab ada satu hadis, saya sudah baca hadis ini untuk bagi motivasi diri saya dan untuk para jemaah semua. Ada hadis daripada Abu Hurairah mengatakan, ini sebelum saya nak pergi bersilah sebagai warm-up ya. Man nafasa al-mu'min, siapa yang melepaskan orang mukmin kekurbatan. Keadaan sekarang ini semua susah, ada kesulitan. Kita melepaskan, kita tak bagi duit ke, kita tanya dia ke, kita motivate dia ke, kita nasihatkan dia, atau kita bagi duit ke, kita membuat sesuatu benda yang boleh melepaskan kesulitan seseorang mukmin ini di dunia ini. Nafasallahu anhu, nasaya Allah akan melepaskan dia kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Ini besar sekali, kesulitan yang akan berlaku di hari kiamat nanti. Banyak peristiwa hari kiamat nanti. Kat sini kita boleh ada bantu orang lain, tapi kalau kesulitan kita di hari kiamat,
Di mana kita nak minta pertolongan? Dengan siapa kita minta? Sebab tu orang kata orang-orang yang memberi sumbangan kepada orang miskin itu akan memberi syafaat kepada dia di hari kiamat nanti. Wa man yassara, sesiapa yang memudahkan ala musri, atau orang yang kesulitan. Orang tu ada kesulitan, kita cari dia, kita bantu dia. Sekarang ni lagi lah dengan sasaran COVID-19, orang susah, tak dapat kerja, tak ada duit dan sebagainya. Kalau kita bagi bantu kepada dia, mengalir air mata tau, mengalir air mata. Mengalir air mata sebab tak boleh makan, tak ada duit, ketakut dan sebagainya. Yassarallahu alaihi, saya Allah akan memudahkannya di dunia wal akhirah. Di dunia dan akhirat Allah akan memudahkan dia juga. Adalah Allah memudahkan dia sebab kita memudahkan orang lain. Yang kedua, yang ketiga, ini yang penting juga. Wa man satara musliman, sesiapa yang menutup keaiban orang Islam. Ini dia dedah, kemudian tahu orang sini, orang ni dedah, orang ni dedah, orang ni keaiban, orang ni keaiban. Satarahullah fid dunia wal akhirah, Allah akan menutup keaiban dia di dunia dan akhirat. Kita ni kalau Allah buka keaiban saya, mungkin jemaah tak nak tengok dah saya. Atau tengok keaiban kita kan. Dan saya orang kata tengok dosa-dosa kita yang ada ni, mungkin muka macam ni kan. Tapi Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita. Allah tutup dosa-dosa kita. Kalaulah kita pernah cakap, pernah tak elok kat Allah ada maknanya Allah adalah salah satu sifat Allah as-sattar. Allah Maha penutup. Jadi apa yang Allah tutup kita jangan buka. Kalau kita buka aib pada orang, Allah akan buka aib kita pula. Sebab tu kadang-kadang orang tu dia buat tuduh orang ni, lepas tu orang tu tuduh orang tu pula, lagi teruk dia kena. Lagi teruk dia kena. Jadi benda ni macam orang tak beriman lah, yang heboh-hebohkan keaiban orang demi untuk mileage politik ataupun untuk lain tu, itu dia macam salah. Tak ada hadis ni. Wallahu fi auni al-abdi, dan Allah akan menolong hambanya, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seseorang itu selagi mana hamba itu, Allah seseorang itu menolong hambanya, saudaranya, menolong. Masya Allah, pahala banyak. Pahala banyak. Sebagai kata, kadang-kadang kita menolong orang lebih baik daripada beriktikaf sepanjang sebulan dan sebagainya, menolong seseorang itu. Sebab itu dalam antara perkara yang paling baik sekali dalam 3 perkara, satu hadis lah, iaitu kita masuk happiness kepada orang lain. Surur fi akhika, kita beri kegembiraan kepada dia. Bukan kita beri kesedihan kepada dia, kita torture dia sedih, tapi kita beri kegembiraan kepada dia dengan bantuan dia, dengan cakap elok dengan dia, dengan motivasi dengan dia. Itu Allah sangat suka. Yang kedua, orang yang menyelesaikan hutang orang itu. Yang ketiga, memberi makanan orang yang keadaan kelaparan. Sekarang ini banyak orang kelaparan. Di Sudan lagi banyak, di Syria lagi banyak, di yang paling dahsyat sekali saya dengar di Yaman yang paling teruk sekali. Kat sana tak ada Covid, kat Yaman tak ada Covid, sebab tak ada orang cek. Tak ada orang cek, tak ada duit nak makan. Ya Allah. Ini yang saya nak kat sini. Kat sini hadis yang saya nak kat sini, yang hadis panjang. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilmi, siapa yang melalui satu jalan atau satu usaha untuk mendapatkan ilmu. Macam mana ni, kita duduk kat sini, sahalallahu bihi tariqan ila jannah, Allah akan memudahkan satu laluan dia ke dalam syurga. Itu je. Mungkin kata apa yang saya ngajar ni, mungkin dia dah faham, dah tahu dah sirah Nabi, apa yang ustaz-ustaz lain dah faham dah. Tapi just kita stay dalam masjid ni demi untuk mendapatkan package ni, package salakas tariqan yaltamisu fi ilmi, sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Dan satu lagi, kita duduk di i'tikaf di masjid. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum, satu golongan berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasuna, dan berbincang ataupun bertadarus ataupun untuk ilmu lah, bainahum, di antara mereka ini. Macam kita sekarang ni lah, duduk dengar saya mengajar ataupun illa, melainkan nazalat alaihi sakinah, Allah akan turun sakinah, ketenangan. Dan dapat ketenangan ini susah, melainkan ketenangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasyiyatuhumul malaika, dan dilindungi, dibayangi oleh rahmat. Kita dapat rahmat. Yang satu lagi, wa haffathumul malaika, dan dinaungi oleh malaikat. Malaikat naungi.
escort kita, bukan siapa-siapa. Wa zakarahumullah fi man indahu, dan Allah sebut mereka tu di sisi dia. Allah sebut kita. Kalau orang besar sebut kita pun kita rasa macam, oh, dia sebut nama saya. Tapi Allah sebut di Malikul A'la, di dekat atas sana. Di atas langit sana, mereka menyebut, mencita-citakan tentang keadaan kita duduk sekarang ni, duduk di Tadarasul mendengar ni. Apa mereka dengar sini? Mereka dengar tentang syurga. Adakah mereka tengok syurga? Tak. Kalau mereka tengok syurga, nescaya mereka akan lebih gemar lagi. Adakah mereka takut melihat neraka? Tak. Mereka tak tahu neraka. Atau bagaimana kalau mereka tu melihat neraka? Nescaya mereka lebih takut daripada melakukan perkara baik, perkara kejahatan. Itu dialog malaikat bila Allah tanya bagaimana kedudukan mereka sekarang ni berada di dalam majlis ilmu. Inilah kita kata kelebihan-kelebihan yang kita ada. Sebab itu kehidupan di zaman-zaman fitnah, di zaman-zaman cubaan ini, seperti mana hadis saya kata tadi, kahajratul ilahi, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kesulitan ini, maka pahalanya sangat tinggi. Sebab tak semua orang boleh sampai ke masyurah masjid. Tak semua orang boleh ada tunggu untuk mendengar tazkirah dan sebagainya. Illa man rahimahullah, melainkan apa orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tajuk saya pada malam ini adalah tentang al-mu'akhad, iaitu bila Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah buat satu perkara, iaitu mempersaudarakan orang-orang Islam di Mekah, di Madinah. Sikit lagi tentang bala ni kan. Contohnya bala Allah Subhanahu bala ni bala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ni. Kita boleh mengangkat bala ni dengan kita sendiri, kita boleh mengangkat. Dan bala ini la yaqu illa bi zambin, dan bala ni tak boleh berlaku disebabkan kesilapan dosa-dosa orang yang kita lakukan ini, dan dosa yang Allah nak uji. Wala yafa'u illa bitaubah, dan Allah tidak mengangkat bala-bala ini melainkan dengan taubat, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang bala ini adalah amalan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tak lalai, Dulu kita boleh kata kalaulah boleh pergi ke Mekah, boleh pergi buat umrah dan sebagainya. Sekarang tak boleh. Bila tak boleh, ke mana? Takkan nak tunggu nanti pergi Mekah je, kan? Datanglah tempat-tempat yang kita boleh datang, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita para jemaah kita ada macam petugas-petugas, jazakumullah khairan katsira, petugas-petugas kita bila Asia yang sentiasa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, para imam dan sebagainya. Semoga Allah ijazah. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala di waktu orang lain tak dapat ke masjid, tapi mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di masjid disebabkan tugas mereka ini. Itulah tahap yang sangat-sangat mulia, yang status yang perlu kita rasa macam, ya Allah, itu adalah kelebihan-kelebihan yang Allah bagi. Dan kita juga pun sama juga, ya Allah, masih lagi beri masa-masa yang genting ini supaya kita dapat ingat apa yang berlaku sekarang ini tak pernah berlaku sebelum ini, dan kita ingat itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rasa macam ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah ditunjuk, tak pernah berlaku. Kalau macam saya lah, tak pernah berlaku, dan mungkin kita semua pun tak pernah berlaku, tak pernah lihat sedahsyat ini. Jadi antara sebab-sebab yang kita kata bala ni, kita semuanya kalau dalam Islam macam penyakit COVID dan sebagainya, kita mengambil dengan asbab. Kita sanitize, kita pakai pelitup, kita tak pakai semua kita buat semua SOP itu. Maka bila kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah SOP tidak memberi kesan apa. Yang hanya kesan ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya tawakal. Tawakal ni setelah kita berusaha, kita menjaga SOP dia dengan lengkap semua, maka kita bertawakal kepada Allah. Dan bila kita tak kena, itu bukan kerana SOP, tapi kerana Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, bila kita badai ini, kita kena banyak bersabar. Sabar. Sabar ni pun susah juga kan. Kita cakap sabar, tapi kita sendiri pun susah nak sabar juga kan. Yang kedua, saya rekat ada mulia tidak putus asa. Innahu la ya'asu min rahmatillah. Kita tak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, redha ni maknanya terima. Iza ahabballahu qauman ibtalahu. Bila Allah nak uji seseorang, satu kaum itu, Allah uji dia. Begitu juga dengan manusia. Sesungguhnya kita lihat seseorang ni bila sakit, dia disakit, ditimpa sakit sampai habis kafarah dosa dia, Allah ambil nyawa dia terus. Bila Allah ambil nyawa dia, dia tidak ada lagi dah dosa dia. Sebab dosa dia tu dihapus dengan disebabkan penyakit dia. Oh, kita kata Allah sedihnya dia. Tak, dia dah dikafarah. Kafar. Setiap duri yang ditembuk kita kena pun sebagai kafarah dosa juga. Kita kena cucuk duri dan sebagainya. Apatah ada orang yang diuji dengan mati sebab sakit. Sebab tu ada, kita tengok hadis kan, orang mati lemas, dikira mati syahid, orang mati sakit perut, orang mati beranak, orang mati apa. Sebab mereka itu menerima kesusahan. Yang keempat, untuk mengelak daripada bala itu juga, mengangkat kepala dengan banyak sedekah. Sedekah itu dapat menghapuskan bala dan menghilangkan segala penyakit. Sedekah kita tahulah, saya ringkas saja. Yang kelima, istighfar, banyak istighfar, lazimul istighfar. Astaghfirullahalazim, astagfirullah 100 kali, 1000 kali dan sebagainya. Wa ma kana yu'azibun, Allah satu hari kata, kami tidak akan mengazab satu kaum itu sekiranya ada satu kaum itu sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita hafalkan. Contohnya sayyidul istighfar, pengulu istighfar. Kita hafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri nafsi wa syarri. Maka kita hafal itu dan kita tahu makna dia. Maka kita kata, aku mengaku bizambi, aku mengaku dengan dosaku. Aku ulaka bi nikmatika alayya, aku mengakui dengan nikmat-nikmat yang kau beri padaku. Maka daripada situ kita akan dapat rasakan bahasa istighfar. Sebab tu bila kita istighfar, kita akan kena mendatangkan perasaan kita melakukan dosa. Okay, yang keenam ialah cara kita menghadapi bala ini, doa. Doa ini adalah musuh bagi bala. Bala ni takut pada doa. Jadi di antara doa yang kita jadi pada dalam keadaan kesulitan ini, doa Zunnun, doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa yang sesiapa yang membaca doa ini akan dihapuskan daripada segala kesulitan, daripada kerisauan dan sebagainya. Lepas itu ada hadis yang seorang sahabat, Sayyidina Umar, saya ingat seorang sahabat, dia datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata, boleh tak kami ajar kepada mereka? Ialah, ajarlah kepada siapa pun doa ini. Doa Zunnun yang Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Satu kegelapan laut yang dimakan oleh ikan, 2 kegelapan laut, 1 kegelapan dalam laut, 2 kegelapan dalam perut ikan, 1 lagi kegelapan dalam ikan, kegelapan yang berada dalam zulumat, dalam perut ikan, di laut yang gelap, dan malam yang gelap gelita. Itu kegelapan yang Nabi Yunus hadapi. Akhirnya dia dinyahkan di pantai disebabkan oleh tasbih itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka banyak lagi doa-doa yang kita perlu baca, doa-doa yang contoh kita kata, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawwul afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'a sakhatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu daripada kehilangan nikmat. Kita kehilangan nikmat yang kita ada, kita minta daripada Allah supaya tidak hilang nikmat yang kita ada. Wa tahawwalu afiyatik, dan hilang afiat kita, kesehatan kita ni, kita minta. Wa fujaati nikmatik, dan kesusahan yang datang secara mengejut. Wa jami'a sakhatika, dan sekalian dan kemurkaan. Kita minta daripada
jawab jami safatika, dan kita minta daripada Allah supaya jauh daripada kemurkaannya, kan? Doa-doa ini kita boleh baca, kata Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wa bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah doa-doa yang kita sama-sama lah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini, dalam majlis ilmu ini. Ya Allah, Kau angkatkanlah segala bala daripada kita semua, daripada masyarakat kita semua, dan seluruh masyarakat kita di Malaysia dan seluruh dunia diangkat, ya Allah. Allah marfa'ana al-bala'i wal waba. Allah irfa'ana al-bala'i wal waba, ya Allah. Sebenarnya apa yang kita minta dia Allah dengar, Allah tahu, Allah dah dengar doa-doa kita. Tapi urusan Allah Subhanahu wa taala itu Allah yang menentukannya. Bukan kata Allah tak dengar rintihan-rintihan kita, bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihapuskan, diangkatkan bala ini, maka Allah lah yang mentadbirkan segala-galanya. Itu sebab itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab, dan sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan kita semua. Tidak ada tempat yang kita bergantung melainkan Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tempat kita. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah lah tempat kita mohon tumpuan segala-galanya. Tidak ada tempat lain yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudahkan penyelesaian daripada pihak-pihak yang berkuasa untuk berusaha untuk menangani yang oleh mereka adalah orang-orang yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana banyak menghilangkan, menjaga urusan-urusan orang-orang lain, masyarakat, supaya tidak kena dengan wabak ini. Kalau tidak, Masya Allah, kita dapat lihat bagaimana yang berlaku di tempat-tempat lain. Kita dipuji juga, tapi asalnya macam kalau dibanding dengan tempat-tempat lain, kita rasa macam menakutkan. Ya Allah, Allahumma musta'an. Allah dan tempat kita mohon pertolongan. Dah sikit lagi masa, kan? Okay. Bila Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah ni bila dapat Madinah, Rasulullah akan fikirkan bagaimana nak mentadbirkan Madinah. Contohnya, orang tu dapat satu kerajaan. Bila dapat satu kerajaan, macam mana dia nak perintah kerajaan itu? Jadi Rasulullah, seorang Nabi yang memikirkan tentang bagaimana kestabilan penduduk di Madinah ni. Di Madinah ni ada 3 golongan. Satu Yahudi, satu orang Islam, satu lagi orang munafik. Orang munafik dah ada dah. Dan orang munafik ni dia masuk Islam. Kalau tak masuk Islam sebab orang dah negara dah Islam, betul. Lebih baik aku masuk. Orang munafik, orang Islam, Aus dan Khazraj, orang Muhajirin dan Ansar, dan Yahudi yang duduk kat situ 3 golongan. Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. 3 orang. Sebab tu sekarang ni ada di perjanjian Palestin. Perjanjian Palestin orang yang tadbir, dia nak urusan baru, nak bahagikan peta Palestin itu baru. Dan sekarang di buat perjanjian yang sokong perjanjian sekarang ni ialah Bahrain dengan UAE. Mungkin Saudi, tak tahu lah, kan? Dan adalah ustaz-ustaz, ulama-ulama, dia kata kita ni kena berbaik dengan Yahudi. Rasulullah pun baik dengan Yahudi. Dia tak tahu Rasulullah pun pernah berperang dengan Yahudi. Rasulullah pernah halau orang Yahudi ni. Tapi dia ambil, dia kata Rasulullah pernah berjiran dengan Yahudi. Sebenarnya Rasulullah tak pernah berjiran dengan Yahudi. Ada orang gulam, budak kecil masuk Islam daripada Yahudi, ada. Tapi Rasulullah tak berjiran dengan Yahudi. Yahudi ni di kawasan jauh. Tapi ulama-ulama sebahagiannya mengambilkan teks-teks ni untuk nak justifikasikan perjanjian yang sekarang berada di Palestin, yang untuk membahagikan tanah Palestin lagi banyak ni. Okey, bila Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah fikir bagaimana orang Madinah, orang Mekah yang datang ke Madinah ni selai sepinggang, tak bawa apa benda pun, sebab dia tak dibenarkan untuk membawa barangannya, sebab semuanya dihalang oleh kafir Quraisy untuk membawa barang-barang ke Madinah. Maka bagaimana dia nak sebah di Madinah? Dan sedangkan di Madinah ni keadaan lain, keadaannya cocok tanam. Di Mekah keadaan kering. Maka Rasulullah bagaimana nak menstabilkan mereka ni
tempat tinggal dia macam mana, nak duduk, bukan ada hotel, ada apa semua kan. Jadi Rasulullah buat satu yang tak pernah dibuat oleh orang lain, iaitu mu'akhah, brotherhood. Mana matching dia mereka itu dengan konsep brotherhood di antara orang Muhajirin dengan Ansar selama 90 orang, 45 orang Muhajirin, 45 orang Ansar. Maka mereka itu diramaikan. Maka orang Muhajirin, orang Ansar bertanggungjawab menjaga dia, mana tempat tinggal dia, makan minum dia, dan bagaimana dia. Sehingga kan orang Madinah kata, ya Rasulullah, bahagilah harta kami dua. Dia ambil separuh, kami separuh. Selalu bagi harta kepada orang Ansar. Ini ukhuwah mereka ni. Ukhuwah ni sangat besar. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang Islam itu adalah bersaudara. Isyak belum ni. Okay. Contoh yang besar sekali dalam ukhuwah ni ialah, contoh yang paling besar yang ukhuwah di antara Rasulullah ni ialah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Okay, Sa'ad bin Rabi' ni adalah orang kaya di Madinah. Maka Rasulullah ni dia nak bersaudara ni, dia tengok watak dia dah. Watak ahli otak niaga, dia tak sama otak niaga. Yang ahli ahli perang, dia tak sama perang. Dia bukan letak ikut dan. Ini kebijakan Rasulullah menjaga dalam matchingkan persaudaraan tu. Maka Sa'ad bin Rabi' kata, wahai Abdurrahman bin Auf, aku ni terkenal dengan orang yang paling kaya kat sini. Aku banyak kebun. Ambillah kebun-kebun aku, kamu nak. Dan aku, kalau kau pun tak ada isteri aku ada dua orang. Kau pilih yang mana satu. Masa tu tak ada lagi arahan tutup buka. Kau pilih yang mana satu isteriku yang kau berkenan. Aku akan ceraikan kau, dan selepas habis iddah kau kahwin dekat dia. Itu bagaimana dia nak jaga ukhuwah yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebab itulah mereka itu tidak ada lagi lah unsuriah, maknanya etnik, rasis tak ada lah. Kata ini orang Arab, ini orang Madinah, ini orang Mekah, ini kabilah tak ada dah. Mereka sering bantu-membantu. Sehingga kan di waktu itu orang Muhajirin boleh ambil pesaka orang Madinah. Kalau dia mati boleh ambil pesaka. Sampai akan tu. Maka tak lama selepas itu dinasahkan, dihapuskan. Bila turun ayat surah Al-Anfal, wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Bila turun ayat ni surah Al-Anfal, maka hapuslah konsep orang Madinah, orang Muhajirin menerima pesaka daripada orang Ansar di muakhwah ni. Jadi bila persaudaraan macam ni tak timbullah. Jadi kalau tidak, orang Mekah susah hati, nak makan tak cukup, siapa nak tanggung makanan dia, kerja tak ada, itulah timbul masalah. Jadi kebajikan rakyat tu dia utamakan. Jadi kebajikan rakyat diutamakan. Jadi itulah apa panggil piagam, apa panggil konsep Rasulullah ni, muakhwah ni. Bila pun di saudara kepada, sebab mereka ni datang dengan salah sepinggan, tak bawa apa benda pun. Kadang-kadang mereka nak bawa barang, macam Suhaib bin Rum, dia nak pergi, orang Quraisy tahan, dia kata, kau boleh nak pergi, tapi kau kena tinggal harta kamu semua. Maka dia tinggal harta dia dengan kekayaan juta-juta tertinggal. Maka dia kata, biarlah aku pergi. Maka Rasulullah kata, sesungguhnya Musa bin Umair ni adalah sahabat ini adalah sahabat yang paling yang mempunyai laba, dapat keuntungan sebab dia menjualkan agama, mengambil agama daripada meninggalkan harta dia tu. Kerana ditinggalkan harta kerana agama, dia sanggup pergi tinggalkan harta-harta ni demi untuk berhijrah dengan Rasulullah SAW. Sebab hijrah ke Madinah ini adalah wajib. Semua orang yang berkuasa, yang mampu, yang boleh berhijrah, mesti berhijrah. Sebab itulah semua sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah untuk membantu Rasulullah membina satu daulah yang baru, iaitu di Madinatul Munawwarah. Jadi sampai sekarang inilah terlihat bagaimana Madinah itu. Kita pun tak boleh pergi sekarang ni kan.
Jadi itulah sirah-sirah ini kita belajar untuk mendatangkan cinta kita lebih kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad lah yang akan membantu kita, sama ada sewaktu kita di Kuala Kausar ataupun sama ada untuk membantu kita sewaktu kita melintas di Siratal Mustaqim. Sewaktu sirah itu Nabi Muhammad akan berada di bawah untuk membantu kita, untuk menolong hamba-hambanya, umat-umatnya supaya dapat melintas di sirat. Jadi kalau kita tak mencintai Nabi Muhammad SAW, tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mengikut sunnah-sunnah dia, maka bagaimana kita akan dikenali oleh Nabi kita Muhammad SAW? Itu saja. Semoga sedikit tazkirah yang saya campur dengan tazkirah awal tadi dengan sirah ni, semoga kita dapat manfaat dan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama berdoa semoga kita diberi kebebasan, dihapuskan dijauhkan daripada segala bala, wabak dan penyakit ini, khususnya kepada kita sehingga daripada anak-anak buah kita, kepada taman kita dan khususnya dan seluruh kuasa-kuasa kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwul afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i asafatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma fa'alna ya Allah al-bala'i wa waba'i. Allah ifa'alna ya Allah al-bala'i wa waba'i khasatan fi biladina hadza wa mi'amatil muslimin wa muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muhawwilul ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma birahmika narju wa min azabika nastajib. Asli lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfa'at 'ain wa la aqalla min zalika ya liman maula wa liman mujib birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.